الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين المكشف غيب للفقراء إلى صراط مستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala cukup memuji dirinya sendiri. Sekalian alam ini memuji kepadamu ya Allah, maka tidaklah sama engkau memuji diri engkau sendiri ya Allah. Kerana yang wujud hanya engkau ya Allah, dan sekalian yang kau jadikan, sekalian yang kau nyatakan, sekalian yang kau tajalikan, menyatakan keesaanmu, menyatakan tentang esa tunggal dirimu ya Allah. Bukannya menyatakan sekalian yang banyak tu menyatakan banyak, tetapi menyatakan tetap esa. Jadikanlah kami sentiasa mengesakan dirimu seperti mana engkau mengesakan dirimu. Jadikan kami, kalam kami yang memujimu, sebenarnya engkaulah yang memuji dirimu ya Allah. Dan leburkanlah kami ya Allah hingga hilang akuan-akuan diri kami. Hanya engkau yang boleh membuangkan perasaan ataupun rasa akuan diri itu pada diri kami, menerusi iaitu kudrat dan juga kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada daya upaya langsung untuk kami tegak berdiri, untuk kami merasakan kehidupan ini, melainkan kehidupan ini adalah menceritakan kisah-kisah keesaan-Mu ya Allah. Jangan kau rasakan ada lagi akuan diri kami setelah Engkau lah sendiri menyelamatkan kami untuk tidak lagi merasakan ada akuan diri. Maka jangan kembali ke kami ya Allah, ke arah akuan diri kami lagi. Ya Allah, leburkan ya Allah, fanakan kami ya Allah, kurniakan rezeki, iaitu rezeki fana lebur, kerana di situlah tempat yang paling nikmat, yang tidak ada nikmat yang lebih besar. Seperti mana yang disabdakan Rasulullah SAW, apabila benar kita tidak mensekutukan Allah, benar kita tak merasa ada akuan diri kita, maka itulah yang manis kehidupan kita. Inilah yang dinamakan kemenangan atau ketenangan, yang sebelum kita wafat, bahawasanya kita harus mendapatkan, memiliki keadaan maqam, iaitu maqam yang mana kita sentiasa merasakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mana binasa kita binasa sekaliannya, yang tetap kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan benar-benar kehidupan kita. Jangan sampai kalau salah kita mentadaburkan, salah kita mentafsirkan kehidupan kita ini, maka rugi serugi-rugilah kita. Maka inilah peluang, itulah rahmat Allah memberikan kepada kita kehidupan, supaya kita benar-benar menyaksikan, iaitu segalanya adalah penceritaan kisah-kisah skrip-skrip Allah. Dan kita melihat sendiri dengan penyaksian asyhadu alla ilaha illallah, penyaksian yang benar-benar, iaitu semua ini adalah bayang-bayang, dan yang empunya bayang-bayang itulah yang ada
yang satunya. Walaupun banyak yang kita lihat, sebenarnya ia bergantung kepada Tuhan, iaitu yang Tuhan punya bayang-bayang, yang supaya kita sedar bahawa kita sendiri tidak ada daya upaya. Tak mampu kita nak mengucapkan satu patah perkataan. Tidak mampu kita nak menahan napas yang turun dan napas yang naik serta napas yang berhenti. Tidak mampu kita apa sekalipun dalam kehidupan kita adalah iaitu tidak mampu, tidak berdaya, tidak berupaya, tidak rasa lagi berkehendak, kerana semua kehendak-kehendak adalah tergantung daripada kehendak-kehendak Allah. Maka kita tidak mengamaliakannya ataupun kita tidak menyaksikannya dengan benar-benar penyaksian mata, iaitu penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita telah tertipu dengan penglihatan yang seolah-olah aku memiliki penglihatan. Padahal penglihatan yang kita lihat itu semuanya daripada penglihatan Allah Subhanahu. Kalau dia tidak mengizinkan untuk kita melihat, kita tidak akan dapat melihat apa pun objek, baik kita dikala kita hidup, dikala kita berada di alam mimpi atau di alam apa pun, tetap kita berada di dalam keadaan kerosakan kerana kita tidak mampu melihat. Kita mengaku kita ini boleh melihat. Kita tidak mampu hidup, kita rasakan seolah-olah kita memiliki hidup. Begitu juga yang lain-lain. Kerana kesombongan, kerana rasa bangga akan akuan diri kita itu, maka itu Allah awal-awal menyuruh kita bersahadataini, mengucap 2 kalimah syahadah. Dengan penyaksian, dengan ada guru-guru yang membimbing supaya kita faham apa yang kita syahadahkan. Bukan sekadar kita bersyahadah dengan mulut, tetapi kita bersyahadah dengan menyaksikan dengan penglihatan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita benar-benar melihat dengan penglihatan yang dikurniakan kepada kita dari sisi Allah, maka kita melihat bukan dengan penglihatan kita, tetapi dengan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita melihat sekalian alam ini adalah Allah lah dahulu yang kita lihat. Ini yang dibawa pakaian oleh sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat Sayyidina Ali, Omar, Osman dan berbagai-bagai sahabat Nabi yang mengamaliakan benar-benar kerana mereka menyaksikan, iaitu guru pembimbing rohani mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah dibuang akuan dirinya, maka telah jelas kehidupannya adalah kehidupan susunan-susunan, atur cara, takbir dan juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dirasakan dalam kehidupan ini. Tengoklah dalam diri kita masing-masing. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita kurang melihat dalam diri kita dengan menggunakan penglihatan Allah. Kita hanya melihat diri kita dengan penglihatan hawa nafsu, maka kita tidak akan nampak apa-apa yang manis, apa-apa yang menjadikan keasyikan kita kepada Allah. Malahan kita tidak puas hati dengan segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitu anugerah yang paling besar, iaitu hidup. Itulah menyebabkan kita ini mendapat bermacam-macam masalah, sebab kita awal-awal lagi tidak kita kenal kepada Tuhan kita. Maka awal-awal lagi bila kita tidak kenal Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadilah kita bermasalah kepada yang lain-lain. Kepada siapa pun akan timbul juga masalah-masalah. Sebab kita tu dengan Allah tidak beriman, tidak mengenal Allah awal-awal lagi, maka kitalah akan menjadi perosak-perosak yang akan datang. Siapa pun kita tetap akan merosakkan. Generasi anak cucu kita akan menjadi rosak akan datang. Disebabkan kita tidak ada rasa perjuangan
untuk memberikan kepada anak cucu kita masa hadapan, yang mana masa hadapan itu adalah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana semalam dah diucapkan daripada kalam Allah mengatakan, iaitu mujaddid, membarukan Islam itu bukan nak barukan Islam itu tak sempurna, tetapi nak menghidupkan balik. Sebab selepas kejatuhan kerajaan Osmaniyah, maka kerajaan Islam banyak jatuh. Kerana hubud dunia, takut mati. Penyakit apa itu? Penyakit waham, iaitu orang-orang yang betul-betul mengejar dunia dan seisinya, dan juga takut dia akan kedatangan kematian, seolah-olah dia akan nak hidup lama. Dia tidak merasa, seolah tidak tahu akan datang sesaat ke depan nyawanya bila-bila dia akan diangkat dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan dihitung apa yang telah kita perbuat. Dan kita tidak boleh bertanya, ya Allah, apa yang kau dah buat pada aku, ya Allah. Bukan. Kita yang iqra' kitabah. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasib. Kita lah yang akan disoal. Jangan kita leka. Kita belajar ni kita ingat kita tak kena. Bukan, kita lah dia kena soal. Tetapi kalau sekiranya kita mengenal Allah, maka kitab kita ditulis dengan nur cahaya. Sebab kita mengesakan Allah setiap 24 jam satu hari semalam, maka tidaklah dikira. Tetapi kalau kita keluar dalam keadaan tidak mengesakan Allah, ada rasa akuan diri, maka itulah akan dihitung. Ini akan dihitung. Jadi kalau nak selamat, Allah Ta'ala kata, Rasulullah kata, buang akuan diri. Sentiasa 24 jam mengesakan Allah, bukan kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, perhatikan, kita tak lama lagi akan menghadapi iaitu anugerah daripada Allah, iaitu siyam ataupun puasa di bulan Ramadan yang cukup besar. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kasih sayangnya kepada kita. Hargai bulan Ramadan al-Mubarak ini dengan kita puas-puaskan kualiti puasa kita, dengan puas-puas mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Puas-puas 24 jam kita sentiasa memerhatikan, membuang akuan-akuan diri kita. Buangkan segala-galanya, baru kita akan nampak kebahagiaan di mana kita telah berjaya mendapatkan, iaitu kurniaan daripada Allah, Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka bayangkan, yang sebenarnya Allah nak memberitahu, 1000 bulan tu tak mampu kita nak bayangkan nikmatnya. Sebenarnya Allah lah yang Allah nak anugerah, iaitu diri Allah, lebur akuan diri kita. Kita mengesakan Allah, bukan kita, tapi dialah mengesakan dirinya sendiri. Itulah Lailatul Qadar yang terbesar, di mana itulah rasa yang cukup manis, tiada pahit, dan di mana nikmat-nikmat yang lain tunduk di bawah nikmat wa amma bin ni'mati rabbika, iaitu nikmatnya dengan Allah, lebur hilang akuan diri, tak terucap nikmatnya tadi. Maka itu yang disuruh kita sampaikan, supaya mereka juga tahu apa yang dikatakan wa amma bin ni'mati rabbika, iaitu nikmatnya bersama dengan Allah. Bukanlah aku sebelah Allah, bukan, tetapi leburnya Allah leburkan diri kita hingga yang wujud hanya Allah, kita sendiri tak merasa ada. Hanya Allah yang boleh mengurniakan kepada kita. Dan Allah nak melihat ahsan wa amalah, bersungguh-sungguh kita hendakkan kepada Allah, maka Allah lebih akan bersungguh-sungguh nakkan kepada kita. Kerana kehendak kita nakkan kepada Allah, cintakan kepada Allah, nak menyebut nama Allah dengan keasyikan, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, terutama yang hadir, juga yang mendengar, pendengar YouTube yang melihat secara langsung ataupun ulangan nanti. Maka mereka ini adalah manusia-manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih
Kerana terus istiqamah, tegar terus, rutin terus, tak jemu-jemu mendengarkan kalam-kalam yang terkini dari sisi Allah Subhanahu taala untuk membangkitkan balik rasa kenikmatan kita dengan Rabb kita. Sebabnya di masa belum lagi kita lahir, kita di alam roh, kita dah buat perjanjian kerana nikmatnya dengan Allah Subhanahu wa taala tak terucap, maka itu kita mengatakan engkaulah ya Allah, engkaulah ya Allah, tak ada lain dalam hati kita. Diri kita hingga lebur, disitulah fana. Disitulah difanakan Allah, disitulah nikmatnya. Maka beruntunglah manusia mencapai darjat sebelum mati. Mereka telah mendapatkan jiwa yang tenang, yang salim, yang bahagia kerana bilang akuan diri dan tetap terus mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudahlah perkara puasa, perkara solat sunat, apa tambahan, semuanya akan berhasil merasakan, meraih buah kemanisan disebabkan kita diperkenalkan oleh Allah, diberi kefahaman dari sisi Allah tentang diri Allah Subhanahu wa taala, hingga kita tidak tertipu lagi dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, proses setting balik kehidupan kita ini supaya kehidupan kita ke depan sentiasa kita rasakan Allah lah yang dahulukan ke depan skrip atau cerita kita ke depan. Pastikan, yakin bahawa ke depan kita nafas turun naik dan apa yang terjadi, Allah lah yang menguruskan diri kita. Latih diri kita di waktu kita berada di dalam puasa, puas-puas mengesakan Allah, maka akan datang nanti kenikmatan demi kenikmatan di dalam kita melakukan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cukup hormat kepada hamba-hambanya yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak mensekutukan Allah dalam apa jua pun. Mereka tidak bersandar kepada segala-gala makhluk-makhluk. Mereka sandaran adalah dirinya bahagia menyandar dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala hingga hilang rasa akuan-akuan diri. Inilah sifat-sifat orang-orang Bani Tamim yang mana dia akan bersama dengan Imam Mahdi alaihissalam untuk bersama-sama berjuang menghapuskan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi, iaitu Dajjal laknatullah, dan juga pengikut-pengikutnya golongan orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Dari itulah kita kena bersiapkan betul-betul. Persiapan dalam diri kita, mahdikan diri kita supaya kita dapat petunjuk dan dapat memberi petunjuk. Pastikan benar-benar mahdi diri kita sendiri itu hidup dan faham dan jelas hingga kita tahu apa istilah perjuangan. Kita barulah kita akan merasakan perjuangan kita adalah perjuangan yang penuh nikmat, di mana Allah mengurniakan kepada kita nikmat dapat berjuang di akhir zaman, dan kita tidak buta, kita tidak lalai, kita sentiasa bersiap siaga untuk kedatangan Dajjal-Dajjal dan pengikut-pengikutnya yang sampai sekarang mereka berkuasa, mereka seolah-olah lupa akan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mereka itu menghasut demi menghasut hingga kan kita benar-benar tidak boleh ada daya upaya, maka di waktu itu dia akan memuji-muji kita. Itulah sistem-sistem yang berada di dalam sistem akuan-akuan diri kita. Sistem-sistem akan dibawa selepas itu adalah sistem iblis, sistem-sistem yang 72 golongan lain ikuti, yang tidak mereka faham, iaitu sistem ahli sunnah wal jamaah, iaitu sentiasa mengajakkan menjadi ahli Allah dan terus menerus mengesakan Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah Subhanahu wa taala cukup mengesakan dirinya sendiri. Jadi alhamdulillah, teruskan di bulan Ramadan ini nanti insya-Allah kita akan melakukan juga talk kita mengenal diri, mengenal Allah, tetapi waktu dia mungkin tengah malam. Kena berkorban sikit untuk kita mendapatkan dari sisi Allah sesuatu yang
akan membawakan diri kita ini bertambah lagi rasa lazatnya iman kita akan bertambah lazat dengan sebab penceritaan kisah-kisah yang Allah yang memperjalankan kita, dan dialah yang nak menceritakan setiap cerita-cerita yang kita ucapkan daripada cerita-cerita kisah-kisah kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang datangnya langsung daripada sisi Allah kepada sifat Allah, dan langsung kepada asma dan af'al Allah. Langsung kita menyaksikan yang ada adalah zat Allah, sifat Allah, esa, asma dan juga af'al Allah. Tak lain dah kita nampak. Segala bentuk, segala nama, segala sifat perangai, semuanya tergantung satu tunggal, iaitu mengesakan Allah, kalimat zat, iaitu zat wajibal wujud, yang tidak ada lain yang wujud, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Keperhatikan betul-betul. Bulan Ramadan ni lah bulan pilihan Allah. Tambahkan lagi, maka itu apabila Allah tambahkan lagi, kita minta tambahan untuk terus tetap mengesakan Allah sepuas-puasanya. Inilah peluang anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita anggap puasa ni sebagai beban. Puasa ni adalah senikmat-nikmatnya, sepuas-puasanya, puas kita mengesakan Allah Subhanahu. Siang, malam, pagi, petang. Bukan sekadar kita berjam-jam, tetapi berterusan kita puas-puas mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peringatan untuk diri saya dan juga semua. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita sambutlah terus dengan tidak lari tajuk, tetap mengesakan Allah. Buang kesombongan, merasa aku berpuasa, aku tak jadi. Buang aku tarawih banyak, aku baca Quran. Buangkan sifat-sifat akuan diri itu. Buangkan semua tu supaya kita tetap terus nampak mengesakan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bersungguh-sungguh puas-puaskan puasa itu tadi. Alhamdulillah, kita akan teruskan lagi nanti di bulan Ramadan Al-Mubarak nanti, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu, kerana ada hal-hal yang lain insya-Allah yang diuruskan. Minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini pada 24 Syaban, yang mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini, yang dikatakan berkehidupan dengan Allah. Hari-hari yang kita jadikan adalah hari-hari Allah. Yang dikatakan puasa tadi, puasa puas mengesahkan Allah tadi, puas dan yakni tunggal. Puas mengesahkan Allah, yakni tunggal. Hanya dia. Maknanya itulah kenikmatan. Apabila dileburkan, difanakan, warzuqnil, kita minta dengan Allah SWT tadi, warzuqnil fana'ani ya Allah. Kita tak nak ada lagi rasa kepemilikan dalam diri, keakuan diri ni. Itu yang mendatangkan bahaya, najis, kekotoran, yang mana kita tak mampu nak meleburkan kekotoran tu. Kita tak mampu nak meleburkan segala keakuan diri kita tu, yang bahaya tu. Tapi Allah lah yang boleh meleburkan segala keakuan diri kita, yang ada hanya Allah, yang sentiasa mengesakan akan dirinya yang tunggal, yang tadi tu. Selepas puas tadi tu, apabila ketiadaan, apabila puas maknanya dia dah ketiadaan, dia puas, dia asyik. Sebenarnya dia asyik pada akan dirinya sendiri sebenarnya. Yang Ustaz cakap tadi, itulah keadaan kenikmatan yang dialami pada ketika mana dileburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Itulah sebenarnya hala tuju kehidupan kita sebenarnya. Itulah asas. Asas yang kita katakan awwaluddin ma'rifatullah yang sebenarnya. Padahal benda ni ada dalam kehidupan harian kita yang kita kena buat. Kita buat apa dalam kehidupan harian kita, sentiasa mengesahkan Allah. Itu sebenarnya. Itulah yang dikatakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang dia dapat awal ni, permulaan tu dia dapat dah. Skill macam mana kita nak dapatkan Lailatul Qadar tu. Bukan kita mengejar, tapi kehidupan dengan Allah tu, itu sebenarnya lah merasai
Nak cerita pun susah, kan? Tapi itulah, kita kena ada yang dikatakan perjuangan, perjuangan, jiwa yang sentiasa dalam perjuangan. Perjuangan apa? Itulah ini dalaman ni. Bila kita mendapatkan Mahdi tu, Allah Ta'ala anugerah kita Mahdi, iaitu petunjuk, dan angin memberi petunjuk, itulah yang sebenarnya kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fathan mubina. Kemenangan yang nyata, iaitu dia tak ada lagi dalam merasai keakuan. Kehidupan dia tu sentiasa nak mengesahkan Allah SWT. Rugi bagi dia nak menerhaka kepada Allah SWT. Menerhaka apa tu? Keakuan tu. Najis keakuan tu bila ada, kan? Tu dia rasa macam satu azab. Allah Ta'ala bagi dia rasa, kan? Yang dikatakan azab bila merasai kepemilikan keakuan diri tu. Dia macam mana kita nak saya boleh share kan? Sesuatu perkara yang bersandarkan selain daripada Allah SWT, kita rasa macam berdetik di situ. Allah Ta'ala detect di situ. Macam mana kita nak cakap? Saya rasa, bagi saya nampak dengan muzakarah-muzakarah yang bersama dengan sahabat-sahabat saya, ada yang merasai apa yang saya cakap ni. Maknanya apa? Bila dia detect, itulah perjuangan tu yang Allah Ta'ala anugerahkan. Kita tak mampu tau sebenarnya. Kita memang tak mampu. Tak ada daya upaya kita, Ustaz kata. Tak ada daya upaya kita nak buat semua ni. Tak ada. Tapi itu sebenarnya Allah Ta'ala titipkan satu perjuangan dalam diri kita. Meleburkan, menafikan keakuan yang selalu sentiasa datang tu. Kan? Padahal sebenarnya Allah Ta'ala dah sentap dah sebenarnya. Leburkan. Tapi kita rasa kita nak juga Allah Ta'ala sentap betul-betul. Tak ada rasa kepemilikan tu. Dia pentingkan yang tu. Saya kongsikan dalam grup kita jemaah, percakapan saya dalam WhatsApp lah, percakapan saya, tulisan saya dalam WhatsApp tu, bila mana Allah Ta'ala sentiasa nak kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai tak ada lagi rasa kepemilikan. Saya kongsikan bagaimana rasa tu, rasa perjuangan tu, kan? Jadi kita sama-sama nak melihatlah apa yang dikatakan perjuangan dalaman ni. Sentiasa kita yang dikatakan pedang la ilaha illallah, kan? Payah kita nak cakap ni, dalam yang dikata kalau kita baca surah Kahfi, Allah Ta'ala akan perlihatkan fajama'nahum jam'a. Kita ni dalam keadaan bercampur baur masyarakat kita, kan? Bukan kita nak memperkecilkan siapa-siapa, tak. Tapi tak apa, aku tak masuk pot lah apa benda yang tu. Yang penting kerisauan kita ni bila ada merasai keakuan diri kita. Tu kita ambil pot kat situ. Sebab apa? Perjuangan di situ, kita nak berperang di situ, dari dalam tu memang memerlukan perjuangan. Dan perjuangan, sesuatu perjuangan memerlukan pengorbanan. Tak mampu juga kita nak buat pengorbanan tu, tak mampu juga memang. Perkataan tak mampu itulah yang Allah suka dengar. Kan? Kalau kita rasa kita berbicara dalam keadaan mampu, kan? Maka benda ni berlaku satu kesyirikan lah sebenarnya, kan? Kita memang tak mampu pun. Itulah pakaian kita, la ilaha illallah. Perlu ada bimbingan kolbun kita ni untuk ialah sesuatu perjuangan tu perlu ada bimbingan sebenarnya. Kalau tak ada bimbingan, maka hanyut kita, kan? Hanyut kita dalam kancah keakuan diri kita. Tu dia. Jadi sama-sama kita memikirkan agar kita ni sentiasa ke arah hala tuju tu, nak mengesahkan Allah SWT. Hala tuju kita tu je, kan? Bukan saya cerita ni, kan? Saya share ni, kan? Bukan kita tak buat apa-apa. Buatlah kehidupan macam biasa buat. Tapi jangan mensyirikkan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Zaman ni Rasulullah beritahu, kan? Perbanyakkanlah baca surah Al-Kahfi, banyak-banyak. Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 110 tu, kita bacalah. Baik lagi baca hari-hari. Sekarang ni dah sampai dah. Bila kejatuhan Uthmaniyah, 3 Mac hari tu, berterusanlah baca surah Al-Kahfi ni. Saya pun tak mampu juga.
Kan? Tapi itulah diberitahu oleh Allah SWT. Allah Taala bagi detect kita kan. Nanti kita akan dapat. Baca tu pun bukan sama juga. Hala tuju dia sama juga. Baca tu bukan dalam keakuan kita, bukan. Nanti adalah olahan-olahan Allah Taala bagi kita. Kita duduk dalam majlis ni, kita duduk dalam pengajian ni, dalam kita duduk ni, kita amaliah dalam kehidupan harian ni pasti. Kita nakkan Allah sebenarnya. Sebenarnya itulah. Allah Taala akan bagi wazidnahum huda, petunjuk. Olahan demi olahan. Kita akan rasakan sebegitu. Yang itu kita nak. Saya pernah cakap, saya cakap dengan iaitu di Pulau Besar itu, di Pulau Besar di Gunung Ledang pun saya cakap juga, kan? Saya ceritakan dengan keluarga saya, isteri anak saya. Kita duduk dalam pengajian, kenal diri, kenal Allah ni, bukanlah kita nak rasa hebat, bukanlah kita nak rasa berilmu, bukanlah kita rasa nak banyak beramal, tak. Tak. Kita ni biarlah rasa tak mampu, pakaian kita tetap lah, itu yang kita nak. Kita cakap ni, kita kongsikan ni, bukan kita ni bagus, orang lain tak bagus. Kita ni pandai, orang lain tak pandai. Saya pun tak pandai apa benda pun, tak ada ilmu apa pun. Kan? Hadis Qudsi menyebut, kan, sekiranya engkau datang, Allah Ta'ala beritahu, sekiranya engkau datang kepada aku membawa amalan, kau akan dihisap satu-satu. Banyak mana amalan kita? Kan? Kalau amalan yang disandarkan diri kita, kan? Kalau kita tak mengaji ni, kita sandarkan diri kita, rugi tak kita? Rugi. Puasa kan, Ustaz tadi, puasa. Sandarkan dalam diri kita, rugi kita. Dihisap satu-satu. Kan? Jadi puasa tu apa? Semalam kita kongsikan sama-sama kan? Menahan diri dari lapar dan dahaga, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa, makan dan minum saja ke? Kan? Tapi itulah sebenarnya kita nak tahu, upgradekan diri kita bahawasanya menahan diri pada rasa keakuan tu, kepemilikan tu. Itu yang paling penting sekali. Itu dia tak rasa beramal tadi tu, saya cakap tadi tu. Allah Ta'ala panggil tu. Yang Allah Ta'ala kata, sekiranya engkau datang kepada aku, yang keduanya kan, membawa ilmu, kan, kau akan dipertanggungjawabkan. Banyak mana ilmu kita? Belajarlah PhD banyak mana pun. Belajar. Tapi masuk dalam muahadah mengesahkan Allah SWT. Kan? Kalau tak masukkan dalam muahadah, maka kita mensyirikkan Allah SWT. Rugi kita. Rugi. Kan? Akan dipertanggungjawabkan. Banyak betul ilmu kau. Kan? Kita rasa kita lagi. Kan? Aku punya ilmu. Aku belajar PhD. Ustaz cakap dulu kan? Mestilah aku bayar bulan-bulan dulu apa PTPTN lah, macam-macam lah kan? Alah itu pula yang disandarkan pula. Kan? Sandar tu biarlah. Sentiasa mengesahkan Allah. Ilmu mana pun tu ilmu Allah. Keputusan dia tetap mengesahkan Allah. Kan? Bukan kita tinggalkan ilmu. Saya pun belajar banyak ilmu saya. Dan ilmu datang ke saya. Saya bukan nak berbangga-banggakan, tak ada. Ilmu tu datang. Kan? Apa lagi datang? Bukan kata ilmu. Seisi dunia datang. Saya nak cakap macam mana? Kan? Tu. Kita nampak benda tu. Allah Ta'ala perlihatkan. Itulah. Rasailah benda tu macam mana. Kan? Macam nak cakap. Bukan kita menolak, tapi kita nampak dia datang. Dia pun nak sama-sama nak diajak, supaya nak tumpang kepada masuk dalam wahdah tu, nak bawa mengesahkan Allah SWT. Itu saya cakap. Kan? Itu baru satu ilmu saya cakap. Dulu saya pernah cakap. Satu ilmu tu datang kat saya. Satu ilmu yang hebat tu datang kat saya. Kan? Saya ajak sama-sama, itu je. Kan? Saya cakap, why not? Engkau pun kena sama-sama. Engkau jangan nak banggakan dengan ilmu itu. Allah yang punya ilmu tu, yang siapa punya, tu kita bawa sama-sama. Kan? Jangan tertipu kat ilmu. Kan? Jangan tertipu kat ilmu tu cakap. Tu dia tu. Jangan tertipu kat amal. Kan? Amal tadi ilmu dia kan. Dan yang ketiga, sekiranya engkau datang kepada aku, dengan aku kepada aku tadi tak bawa apa-apa. La ilaha illallah, tak ada lah dia. Tak ada kepemilikan, kosong, tak ada apa-apa, benda binasa semua tak ada. Kau akan dirahmati. Kan? Tu dia. Itu yang kita nak. Kenikmatan. Kita kenikmatan. Saya cakap, solat, kan? Alamak, lepas ni maghrib pula. Ini asar kan, maghrib pula. Isyak pula. Dia tak rasa benda tu nikmat. Kan? Panggilan Allah SWT, panggilan lebur tu, dia tak rasa tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Dia tak rasa panggilan tu panggilan lebur. Macam mana? Tak mengaji nak macam mana kan? Nak cakap macam mana? Itulah tu. Kita bertindaklah sekarang ni. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat. Bukan tanggungjawab Tanggungjawab tu rasa berat. Ingat rasa macam terpaksa pun ada kan? Ni nikmat. Panggilan nikmat. Panggilan lebur tu patut dia nikmat.
Tak ada lagi kepemilikan dia rasa macam nak cakap. Rasailah. Bukan main cedok-cedok main cedok-cedok. Lepas tu bahasa nampak macam bahasa ma'rifatullah, tapi main cedok-cedok tu dalaman dia orang tahu. Ahli-ahli Allah tahu. Guru lagi tahulah. Tak malu dengan guru. Kan? Guru tu dia tahulah kan. Lagi pula dengan ahli-ahli dia tahu. Bahasa engkau tu bukan ke arah mengisahkan Allah. Dia tahu. Kan? Ini ahli, ini bidang masing-masing. Bukan boleh dimain cedok-cedok. Kan? Ada perkataan yang dicedok-cedok tu kadang-kadang nak apa? Dia nak meremeh-remehkan, ada juga. Kan? Memperolok-olokkan, ada juga. Kan? Kita tahu. Kan? Kau tak tahu, taklah bagi tahu. Kan? Itu dia. Sama-sama kita jangan memperolok-olokkan, jangan meremeh-remehkan benda ni. Amat penting benda ni. InsyaAllah kita sama-sama memikirkan benda ni agar kita sentiasa dinaungi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat laduni hidayatullah ni yang dikatakan untuk kenali dulu kan. Di dalam diri kalian jangan sampai terlihat adanya diri. Nampak tak dengan kesamaan? Semalam saya nampak olahan Allah Ta'ala bagi kat saya. Di dalam diri kalian, kenapa tidak kamu fikirkan? Wa fi anfusikum. Nampak? Perkataan dia diolahkan pula oleh Tok Kenali tu. Di dalam diri kalian jangan sampai terlihat adanya diri. Sama juga. Wa fi anfusikum. Di dalam diri kalian jangan sampai. Perhatikan. Di dalam diri kalian jangan sampai terlihat adanya diri. Nampak? Diri dia tu, dia berjuang. Nampak tak? Dia melihat dari dalam. InsyaAllah sekian daripada saya pada petang ni insyaAllah. Sudah ni dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur di atas pilihan Allah pada hari ini untuk hadir kuliah. Walaupun rasa penat, memandangkan hari ini kami ada pergi ke tempat salah seorang qariah yang meninggal dan banyak urusan di sana, dan pimai-pimai ingatkan dah tak ada tok ini, tapi walaupun last minute jadi Allah jemput juga untuk hadir tok, dan kadang-kadang terasa malu dengan diri sendiri apabila guru kita juga yang lebih semangat daripada kita sebenarnya, sebab dia tak jemu-jemu nak menarik kita untuk menasihati kita untuk sentiasa mencari jalan untuk cara mengesahkan Allah SWT setiap hari. Walaupun kadang dia penat, tapi nampak kita rasa kita lagi penat tengok dia penat. Tapi macam mana tahu bila kita dah dapat rasa nikmat tu berkehidupan dengan Allah tu, tak rasa dah penat tu. Tu yang nak ambil sedikit demi sedikit kita nak ambil cara yang sentiasa dikongsi oleh guru kita untuk kita amaliahkan dalam setiap hari ni. Bila kita berkehidupan dengan Allah ni, betapa seronoknya rasa hati ni. Jadi belajar ilmu kenali Allah ni bukan dalam masa sehari, bukan dalam masa setahun, bukan dalam masa 2 tahun. Kita dah boleh faham, kita dah pandai. Tak, maknanya sebab orang dulu-dulu nak mengaji ni kadang 30 tahun menjadi kadam saja dengan guru. Maknanya masa tu guru kata jadi kadam berhikmat untuk guru 30 tahun. Jadi di situ dalam maknanya mereka belajar sambil praktikal. Jadi kita ni beruntung tanpa bayaran 1 sen pun, kadang buka YouTube saja, duduk situ tengok. Maknanya senangnya kita ni nak mendapatkan ilmu tu, tapi nak dengan tak nak je. Jadi semoga kita ni masih dipandang oleh Allah Subhanahu Taala, masih dijemput lagi untuk menghadiri kuliah-kuliah sebegini. Jadi untuk terus makin kuatlah. Jadi kadang-kadang kita ni orang kata iman tu atau naik kan. Jadi sebab itulah kuliah sebegini, muzakarah yang tu sangat penting untuk menaikkan kembali semangat kita ni. Saya teringat kepada salah seorang ahli jemaah, orang baru juga yang daripada Al-Star. Dia sentiasa begitu semangat apabila kita, kadang-kadang dia yang minta kita untuk bercakap, untuk ceritalah pasal cara nak mengesahkan Allah SWT. Semangat dia begitu kuat. Jadi di sini kita ambil semangat dia tu.
Dan mudah-mudahan kita terus istiqamah. Sebab untuk istiqamah tu bukan senang. Kena mohon dengan Allah SWT terus istiqamah, terus lebur keakuan diri kita ni. Dan ujian tu pasti akan datang apabila kita dah faham dengan dalam pengajian ni, ujian yang datang tu kita rasa nikmat. Kita rasa kadang, saya nak lagi sedikit perkongsian sepanjang kami pergi ke Pulau Besar, ke Gunung Ledang, pelbagai ujian datang. Tapi bila diimbas balik tu rasa macam nikmatnya, rasa macam semakin satu orang kata apa, drama, rasa macam tengok macam cerita lah, Allah susun cerita tu sekian jadi macam tu. Jadi kita melalui saja, yang hadirkan ujian tu Allah, yang mengatasinya pun Allah. Jadi kita tak ambil tindakan sendiri, tak rasa macam gelabah ke, serabut ke, sakit hati ke, tak. Rasa macam tenang je. Itulah mungkin kesan daripada tarbiyah daripada seorang guru untuk kita hadapi hidup kita ni bila berada dalam keadaan macam tu. Bila diuji, kita mengesahkan Allah lah. Diuji ke, diberi kesenangan ke, diberi kepahitan ke, kita rasa tenang. Itu untuk mencapai tahap tu kita perlunya seorang guru untuk membimbing naluri kita ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Mohon maaf atas salah bicara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman kita adalah daripada Khatir Rabbani, kalimat-kalimat yang kudus, suci, yang tak lain nombor satukan Allah, sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah sendiri sejak azali abadi esahkan dirinya dalam keadaan kesempurnaan dan kenikmatan. Itu kita perhatikan kehidupan kita ini, kita tidak akan dapat rasa kesyukuran yang sebenar tanpa kita perhatikan perjalanan. Umpamanya kita berjalan di laluan highway, dah berapa banyak tak dapat kita nak hitung, dan kita dah berapa banyak bayar kat tol, pergi lepas tu balik, pergi berapa banyak kali kita bawa perjalanan yang kita jejak, kerana kita tak nampak hakikatnya bahawa itulah sesuatu yang Allah siapkan jalan yang harus kita bersyukur. Tetapi kita lupa, kita hanya membayar, tapi kita ingat makhluk yang mendapat. Sebenarnya itu semua adalah susunan Allah. Maka kita tidak nampak jalan yang dihias tu tadi adalah untuk memudahkan kita, perjalanan untuk mencepatkan kita, atau bermacam-macam. Tetapi kita nilaikan kepada makhluk. Kita tidak hakikatkan, kita tak tauhidkan bahawa kita bayar tol tu kita membayarkan, iaitu dengan nilai mengesahkan Allah. Kerana semua batu, tar, tiang tol, lampu tu semua tu adalah hiasan-hiasan Allah, adalah cerita-cerita Allah, adalah skrip-skrip Allah, adalah pemandangan-pemandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak, kita aja nampak seolah-olah kita bayar duit tu berulang kali, berpuluh tahun, kita nampak ini pulang kat kerajaan ni, pulang. Kita tak nampak bahawa itu semua hak Allah. Kita gagal memahami kalimah tauhid itu. Kita gagal, kita tak menggunakannya 24 jam untuk kita nampak semua ni hak milik Allah. Walaupun kita pakai handphone ni, kita kata Yahudi, Jepun, Korea yang, tetapi tetap juga kalau kita mengaji, mengenal diri, kita tetap akan nampak memang engkau, tapi daripada mana material tu engkau dapat? Daripada mana ilmu yang kau dapat untuk menjantung-jantung? Daripada tenaga elektrik mana yang kau ambil? Kalau orang belajar tauhid dia tak nampak lain dah. Dia hanya nampak Allah lah. Satu je, tak nampak lagi banyak. Seperti kata Sayyidina Abu Bakar. Itulah yang dikatakan tauhid, yang dikatakan puasa. Puasa tadi puas-puaskan mengesahkan Allah. Nak sampai tahap begitu. Tak nampak yang lain lagi. Kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makan kita esahkan, minum, berjalan, bergerak, bernapas, tetap dalam keadaan menombor satukan Allah, mengesahkan Allah. Tak nampak yang lain. Yang lain kita buta, kerana kita tahu sekalian yang ada ini adalah Allah lah yang punya.
Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisi-isinya, pertukaran siang dan malam. Bila-bila pun hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak kita. Jadi tukarkan, puasa esakan. Selagi kita tak tukarkan, kita tak akan dapat puasa yang sebenar. Kita tak dapat esakan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, Allah nak melihat ahsanu amalan itu dalam kehidupan kita 24 jam. Sentiasa kita nombor satu. Kita lihat air, kita lihat makanan, kita lihat apa juadah kat bulan. Semua kita hanya nampak Allah lah terlebih dahulu. Kita esakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sampai jadi gelojo melihat tu, kita lupa pada Allah. Itu makna kita dah tak duduk makan puasa, tak mengesakan Allah Subhanahu, tak menahan diri supaya jangan ada akuan ataupun hawa nafsu tadi. Keinginan kita itu kita tukar dengan keinginan iaitu Allah, mengesakan. Itulah sebenar mengesakan Allah. Puasa mana itulah dia matlamat kita. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih perhatian semua. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan. Ada akuan diri wa afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah Nabi.